Jumat tadi yang mana? Jumat. Ha. Penuh. Okey. Sini tak ada booster pun boleh. Boleh bincang ah. Tanya tak boleh. Sikit lancong tak boleh. Tengok semua. Tengok. Saya tak booster je. Cik, saya pun dah ni. Takutlah. Sebab saya asma. Saya ada lelah. Jiran kata jangan sebab dia teruk. Saya pun dua. Sama lah. Itu yang takut tu. Takutlah, bukan kata kita payah lagi orang kata anti dia tengok. Takut. Sebab kita banyak benda nak buat. Ramai kena COVID. Oh ya ke? Oh ya ke? Adik saya kena. Tapi duduk semenyih. So, ada simptom ke ataupun tak ada? Ni macam cek positif lah. Adik saya sampai sakit-sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya pada malam ini dapat kita bertemu sekali lagi bersama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perkongsian kita daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Setakat yang saya tanda dengan tuan-tuan ialah dosa besar yang seterusnya menyakiti orang-orang Islam dan juga mencela mereka. Dalam pertemuan yang lepas ataupun bulan lepas, kita dah kongsikan berkenaan dengan dosa besar orang yang melaknat orang lain. Laknat dalam erti kata cela jugalah, kan? Tapi hari ini dia bahaskan lebih khusus lagi, iaitu mencela orang Islam. Mencela orang Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkenaan hal ini dalam banyak ayat, serta ada juga hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita kongsikan. Baik, yang pertama sekali kita kena faham, apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala telah meletakkan satu undang-undang bahawa kehidupan kita ni adalah kehidupan secara bersama. Maknanya perkongsian hidup. Setiap orang tu dia ada hak dan juga kerja yang dia kena buat. Maka dia tidak boleh menyakiti orang lain, ataupun dia tidak boleh melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia langgar batas itu, bermakna dia layak untuk
diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi batasan itu dia langgar ialah pada waktu dia menghentam, istilah kasar dia, menghentam ataupun mencela orang-orang yang sama agama dengan dia. Ini lagi-lagi dahsyatlah. Baik. Dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maknanya orang yang menyakiti orang yang beriman, sama ada laki maupun perempuan, maka Allah Ta'ala menyatakan mereka telah memikul satu bohong yang besar, buhtan. Dia kalau kita sebut dengan istilah ghibah, itu mengumpat benda yang mungkin berlaku lalu disebut perkara tersebut di belakang orang itu. Okey, adapun buhtan, orang tak buat tapi dia sebut benda tu seolah-olah orang tu buat. Ini namanya buhtan. Bukan Butan, negara Butan tu tuan-tuan. Ni orang keliru. Buhtan kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dengan sebab itu dosanya besar. Dosanya besar. Itu kalau orang orang yang tidak beriman kepada Allah, macam mana pula tuan? Orang yang tidak beriman kepada Allah lagilah besar dosa dia. Kan? Satu, dosa dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, dosa dia menyakiti hati kaum muslimin. Sebab itu Allah Ta'ala sebut juga tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka sangat sakit hati pada orang Islam ni. Sama juga, kan? Tetap masuk api neraka Allah juga, bahkan lebih besar lah. Tapi kita nak cerita malam ni orang yang beriman macam kita ni, kan? Dalam suratul Buruj Allah Ta'ala menyatakan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil aliyyil azim. Tidaklah mereka itu dengki, sakit hati, benci kepada mereka, siapa? Orang beriman, kecuali kerana illa an yu'minu billah, kerana orang yang beriman itu mereka percaya kepada Allah yang maha hebat, yang maha perkasa. Jadi orang yang tak suka pada kita ni, orang Islam ni, sebab apa? Sebab iman kita kepada Allah Ta'ala. Sebab iman kita. Sebab itu yang berlaku 2-3 hari 4 hari lepas, tuan-tuan pun tahu, kan? Benda yang tidak menjadi benda rahsia lagi, kan? Mak dia pun tak jumpa sampai 3 tahun lebih kata, kan? Tiba-tiba ungkit nak balik anak tu. Bukan sebab dia nak jaga anak tu, tapi sebab dengki kerana iman kepada Allah. Tengok komen-komen, saya tak sanggup nak baca, tuan-tuan. Jelek komen-komennya. Kalau orang main dengan Twitter ni, biasa saya tahulah, saya tak biasa Twitter ni. Kita Facebook kita duk tengok jugalah, tapi kalau Twitter ni dia orang kata lagi dahsyatlah bahasa-bahasa, kan? Tak sanggup nak baca. Sebab apa? Sebab dia maki Islam tu memang maki sungguh-sungguh. Ustaz katalah dulu kalau kata penghinaan terhadap agama ni adalah sedikit, orang kata takut-takut. Hari ni tak ada secara terbuka dah. Sebab apa? Dah ribu orang dah nak herdik agama ni, tuan-tuan. Polis pun tak larat nak layan dah laporan-laporan ni. Kan, laporan penghinaan terhadap agama. Bukan terhadap agama biasa ni, agama. Kalau kita agama persekutuan ni, agama negara lah kalau istilahnya, agama negara. Orang kata agama rasmi. Ada seorang ahli perlembagaan dia kata bukan agama rasmi, istilahnya agama negara. Maknanya agama negara kita ni agama Islam, itu pun diherdik macam tu, kan? Ini wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Mereka tak dengki, tak benci pada kamu kecuali kerana berimannya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perjuangan dia sungguh-sungguh. Syok pula. Tak apalah isu mahkamah jatuhkan ikut undang-undang yang telah ditetapkan tu, tak apalah. Kita bukan nak pergi bakar mahkamah, nak pergi bunuh hakim, tidak, kan? Tapi dari sudut kita sebagai orang Islam ni, kita kena rasa kita kena ada hak untuk mempertahankan. Kena pantau akidah budak tu, kena tengok dia,
kena jaga dia, kena rasa ghirah. Kata Nabi, orang Islam ni dia mesti ada rasa ghirah, cemburu. Cemburu kalau orang Islam tersebut terseleweng akidah dia, mesti ada rasa cemburu, kan? Walaupun dia budak walaupun dia budak, seronok boleh pergi raikan budak tu pula. Budak tu pun nak thumbs up pun tak apa nak angkat, tuan-tuan. Seolah macam tak seronok, kan? Dari sudut bahasa tubuh ni, kita tengok bahasa tubuh tu, body language dia tu, kita tengok dia memang tak suka. Tapi yelah, ada video kata ya nak kepada mak, kan? Wallahu alam. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, macam mana boleh lencong kat situ? Sebab geram tu, tuan-tuan. Tak kena mengena pun dengan tajuk kita ni, tapi tersebut juga. Tersebut juga sebab benda ni benda yang sepatutnya menjadi perkara yang perjuangan setiap Muslim di tanah air ni, kan? Setiap Muslim tanah air ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencela kaum muslimin ataupun orang yang beriman kepada Allah satu dosa besar. Maka kalau dia mencela orang itu dalam keadaan orang itu tidak melakukan apa-apa dosa, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Baik, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, tuan-tuan nanti boleh semak, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil ataupun panggil dengan memanggil gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini tuan-tuan ya, Allah Ta'ala pesan, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah di kalangan kamu ada orang yang mencela kaum lain. Wanita-wanita pun tak boleh juga mencela wanita lain. Secara umumnya Tuhan tegaskan kepada setiap kaum muslimin, jangan hina orang. Ini ada khutbah pada minggu lepas, tak salah saya, khutbah Jumaat minggu lepas, pihak JAIZ telah edarkan teks khutbah berkenaan menghina sesama kaum muslimin, dah lebih kurang tu, kan? Saya pun tak ingat tajuk dia, kan? Saya pun tak ingat tajuk dia, tapi itulah dia punya konten dia, bahawa jangan kita saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah, saling benci membenci, kata mengata sesama kita orang Islam. Ini kenapa boleh jatuh kepada dosa besar, sampai dibawa naik ke atas mimbar. Benda ni benda yang sangat besar. Sama kita ni tak boleh nak duduk sama-sama, tuan-tuan. Hatta yang kita sebut tadi tu, hak 3 orang budak tu, itu pun dalam kes itu pun masih lagi ada yang nak berpecah. Dia kata tak apalah, itu yang diperjuangkan oleh negeri di utara sana tu. Negeri di utara sana tu siapa? Macam tu pula dah, tuan-tuan. Takkan pula nanti ada orang yang sebelah sini membela satu perkara, orang utara pula kata ni biarlah, ini geng-geng ni pula, kan? Kenapa sampai macam tu kita ni? Tak ada langsung nampak titik persamaan antara kita, kan? Oh, ini geng-geng ni, ini geng-geng ni. Sampai bila ahli politik berpecah dengan cara ahli politik, kan? Artis berpecah dengan cara artis, orang biasa berpecah dengan cara orang biasa, orang masjid berpecah cara orang masjid. Semua yang ada depan mata kita ni menunjukkan bahawa sebenarnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak nampakkah kita titik persamaan antara kita? Batu diseru dengan seruan la ilaha illallah. Itulah seruan yang paling utama. Nabi sebut satu je, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah tu geng syurga belaka tu. Tapi tak nampak benda tu, kan? Yang dia nampak ini. Lah kali yang bergaduh sama kita, yang bergaduh sama kita. Tak ada siapa yang nak bela. Orang tengah bercakaran kita tengah fikir benda-benda lain, tiba-tiba puk meletup isu lain.
Sekarang ni orang fikir tentang apa pula tuan-tuan? Orang fikir tentang Ukraine dengan Rusia pula. Dunia fikir ke situ, kan? Takut nyawa rakyat Ukraine dibunuh oleh tentera Rusia. Tu hak Rusia bunuh orang Syria, kenapa dia tak perjuangkan? Mana orang Islam, kan? Lepas tu kita, yalah, walaupun kita duduk dekat surau, saya bercakap kat sini, tuan-tuan dengar kat situ, tapi kita sama-sama lah bekerja pada kadar kita, kan? Kita tahu isu dan kita tahu apa yang perlu kita buat pada kadar kita. Kita bukan pemerintah. Kalau kita pemerintah, mungkin kita fikir cara pemerintah. Kalau kita fikir, kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang duk fikir tentang Ukraine, fikir tentang Rusia. Kita duk baca dalam portal-portal hari ni, semalam, minta maaf, semalam, seorang pemuda Palestin berusia 14 tahun ditembak ketika berlaku pertembungan antara penduduk Palestin, penduduk kampung di Palestin dengan tentera Israel. Ditembak dengan peluru hidup. Nak dibawa ke hospital, dia halangnya ambulans tu, mati budak tu dalam ambulans tu. 2 hari sebelum tu, ataupun masih lagi baru peristiwa sebelum tu, pada usia 19 tahun macam tu, anak muda juga pun macam tu juga dibunuh. Mengikut Badan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh orang Israel sendiri, yang berpejabat di Israel sendiri, dia kata orang Palestin yang dibunuh setakat ini 77 orang, dan sebahagian besarnya dibunuh tanpa ada sebarang konfrontasi. Tak ada apa-apa pun, tiba-tiba bunuh macam tu je. Itu yang disebutkan oleh Badan Hak Asasi Manusia dia. Tak cerita lagi dunia, tak cerita lagi orang Palestin sendiri cerita macam mana. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan Rusia Ukraine, lepas tu hilang, kan? Orang Islam ditekan dekat mana? Dekat China. Tengok-tengok kita pun pergilah juga ke Beijing, Olimpik musim sejuk, salji tak ada, apa tak ada, kita pun pergi juga, kan? Negara-negara lain hak ada salji pun boikot atas alasan kemanusiaan terhadap bangsa Uyghur ni, yang kita ni sama agama, keyakinan kita sama, perjuangan kita sama, kan? Adik-beradik kita dibunuh, tak ada langsung. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita punya fikiran tu dah bercapah dah, tak terfokus. Apa benda yang kita nak buat ni? Agenda kita ni apa sebenarnya? Apa matlamat kita hidup di dunia ni? Kalau kita duk baca balik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, matlamat kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Tuhan suruh abdikan diri kepada dia tu macam mana? Atas tikas jadah aja ke? Kan? Tak lain tak bukan ialah untuk kita menegakkan kalimah Allah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pi ikut tu pula, kan? Ini ayat cerita tentang la yaskhar qaumun min qaumin. Tapi nak bagi tahu pada kita bahawa apa yang berlaku situasi pada hari ini menunjukkan bahawa kita ni sentiasa menuding jari pada sesama muslimah. Ini salah dia ni. Ni Pak Arab lah ni, tak pandai, tak cerdik, kan? Orang Arab kata korang lah orang Asia, orang Asia Tenggara tak pandai, syarqul, kan? Dia tuduh kita pula syarqul Asia. Kita kata syarqul awsat, kan? Timur Tengah. Dia kata tak, ni Timur Asia ni. Dia orang ni lah tak sokong kita. Habis sama-sama kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya Allah Subhanahu, Nabi SAW menyatakan, inna syarran nasi manzilatan indallahi man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhshi. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh orang-orang lain kerana mereka khawatir terkena perilaku jahatnya. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa ada orang yang bila dia datang, orang lari, tak mau duduk dengan dia. Sebab apa? Takut kejahatan dia tu. Sekali lagi kalau dia main, sekali lagi Allahu Akbar, dia kata kat aku ni rapat, kan? Lebih baik aku cabut. Orang yang macam ni, kata Nabi SAW, orang yang paling jahat. Sebab apa? Manusia tak senang dengan dia. Sedangkan seorang Muslim, kata Nabi dalam hadis yang lain yang kita baca dalam pertemuan
bulan lepas Nabi sebut al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu ialah mereka yang lidahnya itu tidak menyakiti dan juga tangannya itu tidak menyakiti muslim yang lain. Itu. Tapi kalau dikarenakan dia orang boleh tak senang duduk, ini masalah besar. Masalah besar. Tapi kalau kita tak ada, orang rasa rindu, ini hebat kita ni tuan-tuan. Bermakna manzilah kita, kedudukan kita di sisi Allah itu mulia. Kerana apa? Orang yang disebut sebagai mereka disukai oleh makhluk Allah Ta'ala, itu petunjuk bahawa Allah cinta pada dia. Kan ada hadis Nabi kan? Nabi menyebutkan bahawa sesungguhnya apabila Allah Ta'ala suka kepada hambanya, Allah Ta'ala akan arahkan malaikat di langit untuk bagi tahu kepada penduduk bumi bahawa cintalah orang itu sebab aku dah cinta. Maka seluruh penduduk bumi akan cinta pada dia. Tapi kalau Allah Ta'ala benci pada orang tu, Allah Ta'ala akan minta malaikat turun ke bumi dan bagi tahu kepada penduduk bumi bahawa bencilah pada orang tu. Tapi ustaz, kenapa orang suka je dekat dia tu? Sebab ada udang lah tu kan? Ada udang, sebab dia ada benda. Kalau dia tak ada benda, suka tak? Tak ada. Kalau dia tak ada jawatan, orang suka tak? Tak suka juga. Kalau tak ada duit, orang suka? Tak suka juga. Apa buktinya? Depan mata tuan-tuan kita nampak macam tu. Orang tu bila terduduk, tak ada duit, tak ada jawatan, siapa suka kat dia? Tak ada siapa suka. Tapi kalau orang yang memang dicintai oleh Allah, duit tak ada, jawatan tak ada, apa tak ada, tapi orang senang dengan dia, ini tanda kata Allah suka pada dia. Kita boleh cek diri kita lah. Kita pergi suatu tempat, orang suka tak kat kita? Bagaimana muamalah orang dengan kita, interaksi orang dengan kita? Kalau orang tengok kita dengan pandangan yang sinis ataupun nampak tak nampak je tengok kita ni, kita kena cek baliklah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kata salafus soleh, dia seorang salaf yang soleh kan, orang-orang dulu, orang-orang soleh terdahulu, dia kata aku dapat melihat kesan dosa aku pada kaldai aku. Apa maksud dia? Ini saya pernah sebut hadis ni, cerita ni. Maknanya dia nak bagi tahu pada kita bahawa binatang tunggangan dia tu tidak dengar cakap dia, tak taat pada dia. Biasa tarik sekali dia akan ikut, ini tarik banyak kali dia degil. Ini tanda kata dia dah benci pada aku. Itu menandakan bahawa tuan kalda itu ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cek balik, semak balik kan, semak balik diri kita, istighfar kita, selawat kita atas Nabi SAW. Ni Jumaat dah lepas dah. Orang kata Jumaat kena banyak selawat kan, Nabi sebut kan. Cek balik, semak balik, saya dan juga tuan-tuan ibu ayah sekalian. Baik. Beliau juga SAW pernah bersabda, wahai sekalian hamba Allah, sesungguhnya Allah meniadakan kesempitan kecuali siapa-siapa yang mengadakannya dengan menzalimi kehormatan saudaranya, maka dialah yang akan mendapat kesempitan ataupun kehancuran. Apa maksud dia? Allah Ta'ala bagi pada kita ni keluasan, nikmat. Ditaburkan nikmat pada kita dengan banyak. Kita hidup senang lenang, hidup bahagia. Tapi tiba-tiba kita rasa sempit. Sebab apa rasa sempit? Yang menyempitkan hidup kita tu kita sendiri. Ini kata Nabi SAW. Kita yang menyusahkan diri kita. Allah Ta'ala bagi duit pada kita setiap bulan, katalah dapat gaji 5,000 contoh kan, tapi rasa tak cukup. 5,000 tu banyak lah tuan-tuan. Pada saya banyak lah 5,000 tu, tapi rasa tak cukup. Rasa sempit juga dengan 5,000 tu. Sebab apa rasa sempit? Sebab dia sendiri yang tidak mencari keberkatan pada 5,000 tu. Tapi ada orang yang diberikan gaji mungkin 2,000, 2,500, steady je hidup kan, relax, tenang, bahagia, boleh ketawa. Sebab apa? Sebab memang 2,500 itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pada asalnya setiap kita ni Allah Taala mentakdirkan rezeki kita masing-masing. Orang ni 5,000, orang ni 2,500, orang ni 1,500, orang ni 10,000, orang 20,000, tak kisahlah banyak mana pun. Tapi kehidupan dia tetap sama. Tapi ada orang yang kehidupan yang diberikan oleh Allah dengan rezeki yang banyak macam tu, dia sendiri yang susahkan diri dia dengan dosa dia.
dengan dosa dia. Sebab tu rasa sempit, rasa tak cukup, rasa tak bahagia, duit banyak pun tak bahagia. Itu kes nak tunjuk dalam Instagram tu kan, tunjuk gambar selfie kan, nak bagi tahu kata dia bahagia kan, padahal dia tak bahagia kan. Duk selpiak mata, orang kata selpiak kan. Selfie tunjuk, inilah aku. Inilah aku, dia kata. Inilah aku, apa hang tak bahagia pun kan, kerana dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis yang lain beliau bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lain. Apa yang haram? Nabi kata setiap muslim ke atas muslim yang lain ada benda haram yang dia jangan buat. Apa dia? Yang pertama, darahnya. Jangan tumpahkan darah. Ini bab fiqh tuan-tuan dah belajarlah. Hukumul jinayat. Hukum jenayah ke atas orang yang membunuh seorang muslim, apa yang dia kena. Yang keduanya, hartanya. Tak boleh kacau harta dia. Harta dia tak boleh kacau. Dan yang ketiga, kehormatannya, itu maruah dia. Jangan diperkotak-katikkan, jangan disebut-sebut tentang kehinaan dan juga kerendahan yang ada pada saudara muslim kita. Dia ni macam ni, macam ni. Kecuali adalah bab-bab tertentu yang disebutkan dalam kitab oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala dalam kitab Hidayatus Salikin. Dan juga Imam Ghazali pun sebut juga tuan-tuan ya. Tak apalah, itu dari sudut pengecualian. Tapi secara umumnya tak boleh kacau. Maksudnya tak boleh kacau apa? Haram. Darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Hatta dalam Islam disebutkan dalam kitab Min Adabil Islam oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Simple je adab ni. Apa dia? Bila kita pergi ke rumah jiran kita ataupun saudara kita ataupun siapa-siapa lah orang Islam lain kan, bila kita ketuk pintu secara umum, tak kata orang Islam saja, orang kafir pun sama juga. Kita ada jiran kafir ke apa kan, bila kita ketuk pintu bagi salam, kita jangan menghalakan ataupun menghadap ke dalam ataupun depan pintu rumah dia. Mungkin yang terbaiknya macam banyak orang kita tahu benda ni, adab orang Melayu pun macam tu, dia ketuk pintu dan dia tengok tempat lain supaya bila tuan rumah buka pintu tak nampak dalam rumah. Itu adab biasalah kita buat kan. Tapi kenapa disebut dan diajarkan oleh Islam benda yang simple macam tu? Nak bagi tahu itu kehormatan. Itu kehormatan. Tak boleh pergi, sofa baru pun tak boleh. Besar, dia renovate cantik, ada bawah ceiling dia, cantik kita. Tak boleh. Sehinggalah dibenarkan untuk kita ni masuk ke dalam rumah dia. Bila masuk pada waktu itu janganlah luas sangat pandangan mata. Kan ni tengok sampai kan, petik air 2 pintu, ambil gambar pula kan. Minta izin. Lepas tu adab kita apa bila pergi rumah orang? Ini baguslah, alhamdulillah. Kalangan kita ni nak pergi tandas, minta izin pergi tandas no? Kalau tuan rumah kata sila. Kalau dia kata jangan, jangan. Sebab bermakna ada benda yang tak kena lah dekat tandas rumah dia tu. Orang biasa tandas kat mana? Kat dapur. Biasa macam tu lah kan. Biasalah tandas kat dapur. Dia akan lintas banyak lorong tu kan, nak sampai sementara nak sampai dapur tu kan, banyak lorong. Kadang pintu bilik terbuka, pintu bilik kiri terbuka sampai dapur pula berselerak. Kemudian ada kain baju pula yang tak sempat nak lipat. Dia bukan sengaja tak lipat, kebetulan tak sempat lipat. Kena pula orang yang tidak jujur dan tidak amanah. Aku pergi rumah dia selera lah. Ni irduhu, maruahnya. Dia tu bukan manager dekat syarikat sekian-sekian. Manager hak sibuk pun. Kedekut piang, upah lah orang. Pergi bayar RM50 suruh lipat baju. Kan orang sekarang ni kalau sibuk upah. Kan? Dia jadi buah mulut, tuan-tuan. Ini kata Nabi SAW. Tak boleh disentuh, tak boleh dikacau. Baik itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keindahan Islam seseorang itu ialah dia tak campur urusan yang tak ada kena mengena dengan dia.
Kan sambil-sambil lalu, oi, kereta baru, oi. Kan. Buat tak tahu lah. Sampai rasa macam kena dengan tajuk, weh ni nampak macam baru. Ada cara itu. Saya tengok sikap kita ni pada situ, alhamdulillah. Dia tak terus terjah kan, tiba-tiba mesej, dengar kata dapat kereta baru betul ya, hantar abang aku pada betul yang ni kan. Tak ada. Kita masuk sembang macam biasa, sampai nampak ini number plate macam baru ni kan. Dia ada cara bunga dia tu. Bunga tu mahal tuan-tuan. Batu silap Melayu di bunga dia tak terus pukul betul tak tuan-tuan? Bunga tu, tapi jangan lama sangat bunga tak jumpa tajuk ni. Jadi Nabi sebut jangan kacau. Pada bab itu kita ada kawasan kita, ada kawasan kita, dan kita jagalah kawasan kita tu. Bukan bermakna ini pun kita faham juga, bukan bermakna kita tidak buat amar makruf nahi mungkar. Ini jangan ni sampai berlebih-lebih pula, jangan jaga tepi kain orang pun masalah pula kat situ. Kalau dalam bab mungkar itu cerita lain. Man ra'a minkum mungkaran, kata Nabi, barang siapa yang nampak kemungkaran maka dia kena ubahlah. Falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi. Lidah ataupun hati. Itu paling lemahlah hati tu. Itu bab mungkar tu cerita lain. Ini bab-bab kehidupan bermasyarakat. Baik tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhulhu wa la yahqiruhu ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Kata Nabi SAW, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, dia tidak akan menzaliminya. Tengok Nabi sebut ini hadis yang lain. Seorang muslim itu saudara dia muslim, sama-sama muslim. Apa yang perlu dia buat? Dia tidak menzaliminya, tidak menghinakannya, tidak pula meremehkannya. Ni kadang-kadang nak bergurau tapi tak kena kan. Nak bergurau tapi tak kena. Keburukan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya, kata Nabi SAW. Keburukan seorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya. Tengok ni jenis orang Kedah kata, orang Tara tempat saya belajar tu kata, ini suka peleceh orang. Dia suka peleceh orang. Satu hal, dia suka peleceh orang kan. Yang kedua, dia suka angkat diri dia. Ni masalah besar. Orang lain semua tak betul, dia paling betul. Ini masalah. Ini masalah yang ada dalam sebahagian kalangan manusia. Maka Nabi SAW sebut at-taqwa hahuna. Taqwa tu di sini. Nabi tunjukkan ke dadanya. So daripada sinilah ulama membahaskan tentang taqwa tu di mana. Di kepala ke di dada. Berdasarkan kepada hadis Nabi sebut di dada. Nabi tunjuk dada 3 kali. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa tu di sini, taqwa tu di sini, taqwa tu di sini. Yang duk pesan tadi, Tok Khatib pesan ittaqullah. Hak sembahyang Jumaat lah. Tuan-tuan sembahyang Jumaat tak? Booster tak tuan-tuan ni? Saya terang tak booster lagi. Batu tak sembahyang ni. Tak sembahyang Jumaat lah. Zuhur semayang. Ni lah tak boleh sebut. Tak apa. Tak sempat. Tak sempat alasan. Tak apalah tu cerita. Lagi minum-minum. Ada minum? Ada kan? Kita sembang lah ya. Tapi tak apalah biar pilah. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata takwa tu kat sini. Bihasbi imri'in min. Okey itu dah sebut cukup untuk mengukur sejauh mana orang tu jahat, tengok pada style, cara dia sembang macam mana. Suka peleceh orang, dia paling betul, orang ni semua tak betul kan? Baik, seterusnya Nabi SAW sebut lagi dalam sebuah hadis, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu perbuatan fasik. Tengok fasik tuan-tuan. Fasik ni apa? Kita dah sebut fasik ialah seseorang yang tidak bertaubat daripada dosa besar dan sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Itu fasik. Betul, orang yang fasik ni tak boleh jadi wali. Tapi ada orang tanya saya, Ustaz macam mana? Dulu saya juru nikah kan, saya tengok kanan kiri, okey ni
pakai seluar jin, sebab dia nak suruh member dia jadi apa bukan wali, saksi kan, nak suruh member jadi saksi. Saya tengok member pakai seluar jin, halal lah kita mai jadi saksi, kau bayar RM20 kan hang kita tak boleh ustaz. Tak apa kan, kita pun tak nampak dia buat dosa besar. Dosa besar apa? Dosa besar ni apa? Ni hak kita bahas ni kan. Setakat dia main apa Mobile Legend tu tak dosa besar tuan. Ada orang tengok ni kaki main Mobile Legend ni jenis kaki mamak ni, teh ais mangkuk ni. Anda tahu teh ais mangkuk kan? Ni abang-abang apa ni tahu. Teh ais mangkuk kan. Mamak tu kata mangkuk tidak ni dah. Habis mangkuk aku dah, habis mangkuk aku. Saya tu sembang je lah kan, sikit-sikit je 2 minit. Malam tu minta sup, mamak kata mangkuk tak ada abang. Pakai pinggan boleh? Pinggan apa? Sup takkan dalam pinggan. Tak apalah, tukarlah, goreng je lah. Tukar daripada sup kepada goreng. Mangkuk habis tu semua tu. Legend semua tu. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun, dan bunuh mereka itu dikira sebagai kafir. Baik, dekat sini adalah sedikit pengecualian. Dari sudut apa pengecualian tu? Dari sudut kebiasaan, rapatnya kita hubungan dengan saudara kita. Contohlah, mungkin ada orang Melaka kat sini, saya tak tahu. Orang Melaka biasa kalau jumpa lama tak jumpa dia buat macam mana? Ni orang Melaka. Tuan Haji Melaka, macam mana Tuan Haji? Cara-cara lembut-lembut kasar lah Melaka. Paling-paling lahabau kan. Lahabau apa lagi? Lahanat, lahabau saya pun tak tahu. Tapi lahabau tu tak apa, lahabau tu bahasa Arab sebenarnya. La khabar. La tu tak ada, khabar tu berita. Sebab tu dah lama tak jumpa, lahabau betul. La khabar, tak ada berita langsung. Tu tuan-tuan jangan kecewa sangatlah. Ni cakap kata kat aku ni. Dia macam isu cerita haram jadah kan. Haram jadah tu biasa je tuan-tuan sebenarnya, tapi dah jadi adat kita haram jadah tu maki. Haram tu dulu teksi tuan-tuan biasa pergi haji dulu kan, orang pakcik-pakcik lah tuan-tuan haji yang lebih hidup lama daripada saya ni kan. Teksi daripada haram ke Jeddah, haram Jeddah, haram dia tunggu lama, haram jadah tu dia haram Jeddah tu. Azan tak cantik tuan habis dengan haram jadah ni. Baik, sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun. Boleh sambung sikit lagi ke tak boleh dah? Boleh. Tadi tuan-tuan ambil masa saya tak ci lah. Sebab saya tahlil, tak apa. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatin qa'imati Muhammadin wa astaghfirullah wa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah sikit lagi, ada beberapa hadis yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin salat malam dan berpuasa sunat, tapi tetangganya, jirannya terseksa kerana lisannya, kerana lidahnya. Maka Nabi SAW bersabda, dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, dia akan masuk neraka. Oh, mudahnya tuan-tuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ingatlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Jagalah diri kalian dari menyebut keburukan-keburukan mereka. Walaupun kita ada kenal orang-orang yang mungkin begitu begini, maka kita jagalah lidah kita daripada menyebut keburukan mereka. Kalau sebut secara umum tu okeylah, umum. Sebab Al-Quran pun menyebut secara umum, kecuali beberapa individu sahaja. Contoh Abu Lahab itu je lah, Fir'aun. Tapi dalam kebanyakan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut secara umum, sehingga kita terpaksa merujuk kepada tafsir siapakah orang jahat tersebut. Di situ baru kita, oh ini siapa nama, sekian-sekian orang, oh ini sekian-sekian orang. Kalau tidak, Tuhan sebut secara umum. Sebab nak bagi tahu perangai yang sama boleh dikongsikan oleh orang lain juga. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi. Barang siapa memanggil seorang dengan panggilan kufur, hoi kapiak ni, contoh hoi kapiak, kasarlah ni, wahai kafir, atau memanggilnya dengan mengucap hai musuh Allah, padahal keadaan orang itu tidak sedemikian, maka panggilannya tadi akan kembali kepadanya. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfar min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i alladhina yakuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Pada malam aku dimi'rajkan, aku melawati satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, mereka mencakar wajah dan dada mereka. Oh, bayangkan tuan-tuan ya. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, mereka lah orang-orang yang memakan daging manusia. Siapa makan daging manusia ni? Suka mengumpat ya, dan menodai kehormatan mereka, maksudnya menjatuhkan maruah orang lain. Kerja mereka dalam api neraka tu macam tu lah, cakar wajah dan juga cakar dada. Na'udzubillah min dzalik tuan-tuan ya. Moga-moga kita dipelihara lah. Kalau boleh, yelah benda ni kadang lupa tuan-tuan, bukan kadang-kadang, dia syok, dia jadi seronok. Dia jadi seronok. So kita kena hati-hati. Saya ingatkan diri saya sendiri dan juga kita semualah, apa yang kita kongsikan pada malam ini, moga-moga mendapat manfaat, peringatan untuk kita bersama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.